Pertama, kita nak kena tahu soalan dia, apa dia tawassul. Tawassul ni apa dia? Tawassul tu apa dia tu? Tawassul. Tawassul ini dia maksudnya dia wasilah. Kita buat satu perantaraan antara kita dengan satu pihak yang lain. Kan? Atawassalu bik dalam hadis. Aku bertawassul dengan engkau. Kan? Boleh tak tawassul? Kita nak tengok nak tawassul apa. Kalau tawassul dengan kawan boleh. Ni aku nak pergi jumpa satu orang tu, aku tak kenal dia. Hang kenal tak? Aku kenal. Aku hang tolong perkenal aku kat dia. Yang tu nama tawassul lah. Kita guna orang perantaraan lah. Kan? Tawassul juga. Kan? Kita umpamanya isteri kita. Kan? Dia tahu dia nak pujuk suami dia supaya tukar kereta baru ke apa. Kan? Dia masak bagui-bagui sedap apa, pakai elok-elok apa. Dia kata apa saya boy, hari ni makan sedap saja. Dia kata. Lepas suami dia makan, abang, kita pergi ni, jom kita pergi berjalan sikit cuti ni. Duduk tengok makan sedap ni tu. Boleh lah. Tu tawassul tak? Menggunakan perantara. Ni saya nak cakap bahasa kampung, nak bagi faham. Soalan tu, nak jawab soalan tu, Tuhan boleh tak kita buat macam tu? Tuhan boleh tak kita buat macam tu? Para ulama bincang hal ini. Saya ingat soalan ni saya jawab dah itu nah. Tapi dah tanya, jawab sekali lagi. Saya pun tak mau jawab kan. Kalau kita tawassul dengan bisalihil a'mal, dengan amalan yang saleh. Contohnya, kita semayang dulu baru kita doa. Boleh tak? Tawassul tu. Wasta'inu bisabri wassalah. Minta tolonglah pada Allah dengan sabar dan salat. Kita tak doa terus, kita salat. Ada ulama namakan itu salatul hajah, salat hajat dan seumpamanya. Tapi yang penting salat lah. Kalaupun tak mau menamakannya dengan khilaf para ulama dalam masalah itu. Tetapi kesimpulannya adalah salat hajat dengan maksud salat dulu dengan kemudian berdoa. Kena wasta'inu bisabri wassalah. Sama ada kita sembahyang tahajud ke, sembahyang apa, kita ada masalah tengah malam bagi main tahajud. Sebab apa? Taklah ambil wuduk terus solat, doa. Walaupun kalau kita ambil wuduk terus doa, boleh tak? Tapi kenapa kita solat dulu? Wasilah. Kan? Mencari jalan untuk ke Tuhan. Maka kita sedekah. Juga wasilah. Ada hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, bagaimana 3 orang hak masuk dalam gua. Semua kita tahu cerita tu kan. 3 orang masuk dalam gua, dia tak boleh. Setiap orang tu tawassul, ya Allah. Yang seorang tu kata apa? Banyak kan. Salah seorangnya dia beritahu, dia ada mak dengan ayah dia. Dia tak akan minum dan makan melainkan mak dengan ayah dia makan. Satu hari dia balik lewat bawa susu, nak bagi mak dan ayah dia minum, mak dengan ayah dia dah tidur. Dia kata anak-anak dia, yatadaghawna minal ju', semua menangis kelaparan, tapi dia tabak, dia nak bagi mak dan ayah dia minum dulu. Bila depa jaga baru dia minum, bagi depa minum, baru bagi anak-anak dia. Dia kata, ya Rabb, in kana fi dhalik, ya Allah, kalau yang demikian, pada yang demikian itu ada redha di sisimu, maka buka kami. Allah buka. Kemudian ada yang satu orang tu, dia buat apa? Dia himpun duit kerana dia nak berzina dengan sepupu dia. Perempuan tu tak mau, lepas tu himpun duit dia bawa. Sehingga apabila dia jalasa baina sya'abiha, dia duduk di telah kengkang perempuan itu. Perempuan tu kata, ittaqillah, takutlah Allah. Dia jadi terkejut. Dia tinggalkan semua tu. Dia lari, dia kata, ya Allah, kalau aku tinggal itu kerana-mu, kerana takutkan kau, bukalah kau. Hak tadi buat baik kepada ibu bapa, yang ni nak buat maksiat tak jadi. Artinya nak buat maksiat tak jadi kerana takutkan Allah merupakan satu pahala yang besar. Kita duk ingat pi buat kebaikannya dapat pahala. Tinggalkan dosa kerana takut Allah juga merupakan pahala yang besar. Pintu gua bergerak. Seorang lagi tokeh. Ada pekerja dia, kerja dengan dia. Kemudian tak ambil upah, tinggal semua benda tu. Lepas berapa lama mari, dia minta, mari habuan aku.
Habuan dia tu dia ada jadi apa? Kambing penuh. Jadi harta memang banyak dah. Dia beli tu, dah tinggal tu. Dia mai-mai dia ambil semua. Kambing-kambing asal daripada duit dia yang mana upah dia dulu yang kawan ni kira beli beli saham lah. Pi ngayang tu. Dia kata, ya Allah, kalau kau bagi dia kerana takut padamu, kau bagi hak dia. Tuhan ketika-ketiganya lepas. Saya ringkaskan cerita tu. Bab ini dinamakan dengan tawassul bisalihil a'mal. Bertawassul dengan amalan salih. Kita pun banyak mungkin benda. Kita pernah susah, kita tolong orang. Orang minta tolong kita. Kalau tidak kerana Allah Ta'ala, kita tak tolong dah dia. Satu hari kita susah. Kita kata, ya Allah. Allah Maha mengetahui. Tapi dia suka kita berdialog dengan dia. Kalau kita tak minta pun, kita duduk senyap, Tuhan tahu hajat kita. Tapi dia suruh kita minta. Kenapa? Kerana dia mau hamba bercakap dengan dia. Kerana minta itu. Wa ma tilka biyaminika ya Musa. Apa itu di tangan kananmu wahai Musa? Qala ya asaya. Dia datang ke tongkatku. Allah Ta'ala bukan tak tahu tu tongkat Nabi Musa. Pasal apa Tuhan tanya? Tuhan mau Musa bercakap dengannya. Tuhan mau hamba bercakap dengannya. Tuhan ini Rahman, Rahim, penyayang. Dia mau hamba bercakap, ya Allah, jika aku telah buat sekian-sekian, kalau pada yang demikian itu ada kebaikan di sisimu, ada redamu, maka terimalah doaku. Yang tu menyebabkan doamu mustajab. Itu tawassul lah tu. Tapi tak bolehlah kita, ya Allah, aku dah buat baik kat dia pula, kenalah balas balik. Yang tu kau ajak. Minta maaf. Kira Tuhan kita tak cakap macam tu. Ya Allah. Macam depa tu tiga-tiga orang cakap. Ya Allah, jika pada yang demikian itu, in kana fi dzalika ridak, kalau pada yang demikian itu ada redamu, maka terimalah doa ni. Mustajab. Terutama orang yang pernah duk tudung orang, duk pernah bantu orang, pernah duk benda-benda orang lain susah, kita mustajab. Mungkin hak nak tanya tu, kalau kita pergi sebut, ya Allah, aku bertawassul dengan Nabi Muhammad. Hak tu lah kan. Secara umumnya, zahir pada hadis-hadis, macam benda ni dibolehkan. Dibolehkan. Walaupun Ibn Taimiyah mempunyai pandangan yang lain, kalau sekiranya setakat bermaksud memohon berkat dengan berkat Nabi Muhammad ataupun dengan kemuliaan Nabi Muhammad. Di dalam hadis Uthman bin Mad'un, apabila satu orang datang, dia telah satu orang rajulun darir, orang buta datang kepada Nabi SAW. Lalu Nabi ajak dia doa, Allahumma inni atawassalu ilaika bi nabiyyika Muhammad nabiyir rahmah. Ya Muhammad, inni atawassalu bika ila rabbi liyaqdi hajati. Ya Allah, aku bertawassul dengan Nabi-Mu Muhammad. Wahai Muhammad, aku bertawassul dengan engkau supaya Tuhan menunaikan hajatku. Hal ini berlaku perbincangan di kalangan para ulama. Sebahagian mereka kata jika masih di dalam hayat Nabi itu boleh. Sebahagian mereka kata, mereka kiaskan, mereka berdalil dengan peristiwa Al-Abbas, yang mana pada Umar bin Khattab telah bertawassul dengan Al-Abbas dan tak tawassul dengan Nabi kerana Nabi telah tidak ada. Maksudnya orang tu masa zahid, masa hidup, orang tu kita bertawassul dengan dia dan dia telah berdoa pada Allah. Namun pada zahir umum para ulama ramai, hatta di kalangan ulama-ulama yang besar, menyatakan boleh untuk satu orang kata, ya Allah, dengan keberkatan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, maka terimalah doa ni. Bukan Nabi Muhammad yang terima doa, dengan berkat Nabi. Masalah ini ialah masalah khilaf di kalangan para ulama. Khilaf di kalangan para ulama. Hatta Muhammad bin Abdul Wahhab yang mereka tuduh dia macam-macam tu, dia kata Wahabi lah apa, dia kata dia bagi orang kafir tawassul. Tak benar. Dia sendiri menyebut wahadha min al-masail fiqhiyah khilafiyah. Ini adalah di kalangan masalah fiqh yang khilaf. Selagi mana orang tu tak kata, wahai Muhammad, tolonglah aku. Itu lain. Tapi kalau dia kata dengan berkat Nabi Muhammad, maksudnya keberkatan tu Allah juga yang turun. Benda ni khilaf. Di sisi Ibn Taimiyah tak buat. Di sisi ramai juga para ulama khilaf, Al-Izz Abdul Salam dan seumpamanya.
panjang hal ni perbincangan para ulama. Syekh saya Salah Abdul Fattah Khalidi, dia kata dia nasihat kepada orang awam jangan buatlah. Takut sekali dia keliru antara minta ke Allah dengan minta ke Nabi. Tapi bagi yang faham, yang dari bibarakati Rasulullah, dengan keberkatan Rasulullah, mudah-mudahan diterima doa ini. Kalau dia faham akidah yang sebenarnya yang memberi ialah Allah Jalla wa'ala, wa hadha jaiz, ini adalah harus di sisi kebanyakan para ulama. Kalau orang baca surah tertentu, kemudian dia bertawassul dengan surah. Contohnya dia baca Fatihah. Kemudian dia kata, ya Allah, dengan berkat Fatihah, terimalah doa ini. Ini termasuk dalam tawassul dengan amalan saleh. Pasal baca Fatihah tu amalan saleh. Jadi dia bertawassul dengan amalan saleh. Macam dia sedekah lah, kan? Dia boleh bertawassul dengan ya Allah, dengan berkat Fatihah yang aku baca tu, terimalah doa aku. Boleh atau tak? Boleh, sebab dia bertawassul dengan amalan saleh.